Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengar peringatan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz-Ustaz yang bersama dengan kita dalam majlis ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar dapat kita amalkan, jadikan ia panduan dan teruskan kita bersalawat dan beristighfar. Di mana lebih-lebih lagi kita berada di bulan Rajab ini yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyakkan istighfar. Kenapa? Kerana ia sebagai persediaan untuk kita menghadapi bulan yang penuh dengan anugerah. Bulan yang Allah sentiasa nak curahkan rahmatnya, keampunannya, sehingga Allah nak padamkan nama-nama daripada ahli neraka. Dikatakan dalam mafhum hadis Nabi SAW, dalam neraka itu telah dicatat ahli yang melakukan maksiat, nama dia telah dicatat pada setiap benda-benda yang akan menjadi bahan-bahan siksaan untuk dia. Contohnya cemeti yang akan dipukul, dah ada nama dia. Mungkin rantai yang akan ditambat dia, dah ada nama dia. Wadi tempat siksaan, dah ada tempat dan namanya. Maka nama-nama ni lah, kalaulah ada nama kita di situ, tempat yang paling ataupun masa yang paling sesuai untuk kita minta Allah tolonglah padamkan nama-nama kita daripada list tersebut, sehingga kita bebas daripada siksaan neraka, iaitu selain daripada amalan kita di bulan Ramadan untuk mendapat lebih impak yang begitu besar, bermula daripada bulan Rajab ini. Seperti mana mungkin seseorang itu kalau ahli peniaga, contohnya dia sewa bangunan rumah, dia nak buat perniagaan, dia perlu bersihkan dulu daripada kotoran-kotoran. Dia perlu bersihkan daripada peninggalan-peninggalan kotoran yang lampau, sehingga dia hiasi dengan hiasan-hiasan kedainya, barulah dia buat perniagaan, dan banyak perniagaan yang akan mendapat sambutan. Begitu juga kita dianjurkan untuk bersihkan terlebih dahulu daripada noda-noda dan dosa yang mungkin terlibat dalam diri kita, menjadi bebanan dan berat pada diri kita untuk membawa dalam bulan Ramadan. Maka kita tak nak bawa beban-beban tersebut, nak buang semua tu. Perbanyakkanlah istighfar. Untung bagi mereka yang perbanyakkan istighfar dalam catatan buku catatan amalnya. Seolah correction, kita silap, kita padam, kita betulkan, silap, padam dan betulkan. Sehingga Nabi SAW bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, demi Allah, aku ini beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya fil yaum, dalam satu hari, akthara min 70 marrah, dalam satu riwayat lebih banyak daripada 70 kali. Berarti 70 kali itu angka minimum. Maka oleh kerana itu mungkin kita mengambil i'tibar daripada hadis ini, kita mengambil minimumnya 70 kali. Kita beristighfar, dan lafaz istighfar yang kita bacakan tadi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunlah aku, ampunlah dosa-dosaku. Warhamni, rahmatilah aku, maksudnya kesianlah pada aku. Jangan kau tinggalkan catatan dosa dalam buku catatan amalku ya Allah. Kesianlah ya Allah, padamlah ya Allah. Wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Aduanku kepada engkau ya Allah, rayuanku agar engkau selamatkan daripada siksaan, terimalah ya Allah. Jadi 3 perkara yang dah cukup untuk kita jika Allah berikan ketiga-tiganya. Istighfar, minta rahmat, dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah mudahnya untuk umat Nabi Muhammad SAW, dengan sekadar lafaz tersebut Allah padam dan tingkatkan darajatnya dan gantikan bilangan dosa dengan gandaan pahala. Dalam hadis terakhir kita nak sebut bahawa satu ketika Nabi sebut kepada para sahabat, perumpamaan umat Nabi Musa adalah seolah-olah seseorang yang bekerja daripada subuh sehinggalah zuhur. Bekerja daripada subuh sehinggalah zuhur. Berapa jam tu? Mungkin ada 6 jam di situ, 7 jam di situ. Daripada subuh sehingga zuhur. Upahnya 1 dinar. Upahnya 1 dinar. 6 jam, 7 jam, upahnya 1 dinar. Itu perumpamaan umat Nabi Musa kalau nak dibandingkan dengan gambaran yang mudah digambarkan.
Dan perumpamaan umat Nabi Isa alaihissalam adalah seolah-olah seseorang yang bekerja daripada zuhur sehingga ke asar. Mungkin separuh daripada tadi, jam kerjanya, 4 jam, 3 jam contohnya. Daripada zuhur sampai ke asar, tapi upahnya juga 1 dinar. Jadi kerja ringkas, upah sama. Tetapi perumpamaan umat aku, kata Nabi SAW, adalah seolah-olah seorang yang bekerja daripada asar sehingga maghrib. Mungkin lebih pendek daripada yang kedua tadi, dan sudah pasti lebih pendek daripada yang pertama. Tapi upahnya 2 dinar. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok umat Nabi Musa dulu, kalau dia terlibat dengan dosa, mesti dia dibunuh untuk diampunkan dosanya. Sehingga berlaku maksiat atau berlakunya dosa di kalangan umat Nabi Muhammad yang dipesongkan akidah mereka oleh Musa Samiri. Musa Samiri dia buat patung lembu, dia ajak bangsa Bani Israel untuk sembah lembu ketika mana Nabi Musa tidak ada dalam di Semenanjung Teh, dan Nabi Musa munajat di Tur Saina, di atas gunung. Selama 40 hari dia kata, Musa pergi sana, dia tinggal wasiat pada aku, suruh kamu sembah benda ni, sembah berhala. Akhirnya Nabi Musa bila dah tamat munajatnya 40 tahun, 40 hari, turun ke muka bumi, turun ke bawah. Dia tengok sebahagian masyarakat macam mana boleh sembah berhala. Maka akhirnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bunuh mereka semua. Itu cara mereka bertaubat, cara mereka untuk diampunkan dosa. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW tak perlu dengan demikian. Sekadar istighfar dan bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah padam dan Allah ganti dengan pahala. Istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi kita gabung dengan gabungan yang seperti Ustaz kita sebut tadi, salawat yang sudah pasti Allah takkan tolak amalannya. Semua amalan umatku, kata Nabi SAW, bainal maqbul wal mardudah, atau kama qala alaihi wasallam, mungkin terima, mungkin tidak. Tapi salawat tak akan Allah tolak, pasti Allah terima. Seperti juga Ustaz Mat Masum sebut tadi, kenapa Allah pasti terima salawat? Kerana salawat bukan amalan kita. Kita hanya minta, ya Allah tolong sampaikan satu pada Rasulullah. Allah yang salawat. Takkanlah amalan Allah, perbuatan Allah, Allah sendiri reject. Allah nak padam amalan dia takkan reject. Sudah pasti diterima. Itu akal kita lah boleh fikir. Kita yang minta pada Allah, Allah sampaikanlah salawat, ya Allah sampaikanlah salawat pada Nabi, Allah yang sampaikan, Allah tak akan tolak. Itu akal kita. Dan kenapa perlu kita bersalawat? Kerana Nabi penyelamat kita. Dialah yang menyelamat daripada penyelamat seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi datang membawa rahmat seluruh alam, bukan rahmat untuk orang Islam sahaja, malah rahmat seluruh alam, termasuk rahmat tersebut di dunia ini juga dapat dikecapi oleh orang kafir, dapat dikecapi oleh binatang. Buktinya, kalau umat dulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi-Nabi yang terdahulu, kalau mereka ingkar para Nabi yang diutuskan kepada mereka, Allah adab, turunkan bencana terus, langsung turun bencana, bersihkan dari muka bumi. Umat Nabi Nuh ditenggelamkan, umat Nabi Saleh dikenakan petir, umat Nabi Hud dikenakan ribut taufan. Semua mereka yang menentang para Nabi. Tetapi umat Nabi Muhammad, dengan rahmat Nabi Muhammad, Rasulullah tak nak supaya umatnya disiksa di dunia ni. Biar bagi peluang. Walaupun menentang Nabi, walaupun menentang Allah, walaupun menentang Al-Quran, tapi mereka ada peluang hidup, masih hidup nikmat dan sebagainya. Sehinggalah benar-benar sampai ajal, barulah dikenakan azab. Tapi untuk dunia, biar mereka. Beri peluang kepada mereka, mana tahu mungkin saat hujung hayat mereka mampu bertaubat dan kembali kepada Islam dan syahadah kepada Islam, selamat kehidupan mereka. Seperti banyak contoh-contoh yang mana saat penghujung hayat mereka sempat syahadah, walaupun tak sempat amalan lain, Allah padamkan segala dosanya dan masukkan dia dalam kelompok umat Nabi Muhammad SAW. Maka itulah Nabi sebagai penyelamat, Nabi pembawa rahmat, Nabi yang menyelamatkan kita, Nabi yang bawa syariat sehingga kita selamat. Kalau tidaklah ada Nabi yang bawa syariat kepada kita, Nabi Muhammad tak mengajar dan tak berjihad untuk kita, sudah pasti kita tak kenal siapa Tuhan kita. Kita tak kenal pun mana jalan syurga, mana jalan neraka. Kita tak tahu pun Quran tu apa. Tapi Nabi lah yang menyampaikan, disambut ataupun disebarkan oleh para ulama,
pendakwah-pendakwah sehingga maklumat tersebut sampai kepada kita. Jasa Nabi sangat besar kepada kita. Kalaulah seorang tu, contoh kita dalam PKP ni banyak orang yang terjejas kewangannya dan sebagainya. Mungkin ada orang yang tak dapat makanan, tiba-tiba datang orang sumbang makanan, beri makanan, sumbangan makanan, bagi wang ringgit, pindahkan daripada tempat dia duduk yang tak sesuai ke tempat yang lebih sesuai, mungkin rumah ditampung pembelanjaan rumahnya, sewanya dan sebagainya. Contoh, adakah orang yang disupport tadi dia lupakan orang yang belanjakan dia ataupun yang memberi sumbangan kepadanya? Kalau dia lupakan, memang orang tersebut adalah orang yang sangat derhaka kepada orang yang buat kebajikan kepada dia. Saya rasa orang tersebut sudah pasti dia akan ingat jasa ni. Terima kasih Tuan, Tuan tolong saya daripada kosong, daripada negatif kepada hidup senang lenang. Mungkin malah dia pula akan sampaikan maklumat ni pada anak-anaknya, wahai anak ni, haji tu lah, si fulan tu lah yang tolong ayah dulu. Cerita pada anak-anak, sambung generasi ke generasi, generasi ke generasi. Begitulah sepatutnya kita membalas jasa Rasulullah SAW. Sambung generasi ke generasi. Addibu auladakum ala thalathati khisal, didik anak kamu dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kamu. Maklumat kena sampaikan supaya anak-anak kita juga bersalawat, supaya keluarga kita juga bersalawat. Tanggungjawab si bapa. Kalau si bapa tak sampaikan, Allah akan ungkit di akhirat nanti. Kenapa engkau tak sampaikan perkara ini? Ini satu tanggungjawab yang besar yang pasti Allah akan ungkit balik di akhirat nanti. Maka oleh kerana itu, alhamdulillah, dengan adanya majlis yang seumpama ini, mungkin si bapa tak mampu nak cerita fadilat salawat, kita boleh menonton dalam siaran langsung yang dianjurkan ini supaya kita perbanyakkan salawat. Dapat maklumat daripada ustaz-ustaz kita tentang fadilat salawat, sampaikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan itu terlepas tanggungjawab yang akan dipertanggungkan ke atas bahu kita di akhirat nanti. Oleh kerana itu, naklah seperti Nabi sebut tadi, 3 perkara. Addibu auladakum ala thalathati khisal, didik anak kamu dengan 3 perkara penting. Cinta kepada Nabi, cinta kepada ahli keluarga Nabi, kena cerita ahli keluarga Nabi, termasuk para sahabat Nabi dan sebagainya. Dan juga yang ketiga, cinta kepada hubbi tilawatil Quran, cinta kepada baca Al-Quran. 3 perkara ini tanam dalam fikiran, tanam dalam ingatan, jadikan ia sebagai tanggungjawab penting sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita pindah ke alam lain barzakh. Tanggungjawab kita sampaikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan majlis yang seumpama ini dapatlah kita menimbulkan semangat kita untuk bersalawat, semangat kita untuk beristighfar, bersihkan diri kita daripada noda dan dosa yang telah kita terlibat sengaja maupun tidak. Terima kasih kepada ustaz yang menyumbang ilmu mereka pada petang ini. Dan jazakumullah khairul jazak pada semua yang menonton dan semua yang menjayakan majlis ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqtim lana bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfin afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم ارزقنا اللهم زده شرفا على شرف الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نور الذي منه خلقته وعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين ونسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة وجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لنا ما ارتكبناه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.